Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari seni bermula di sini, pendidikan seni tahun 1, unit yang pertama iaitu seni bermula di sini. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dalam buku teks pendidikan seni tahun 1, unit yang pertama iaitu seni bermula di sini, terdapat lagu dan lirik, iaitu lagunya iaitu Salam Sejahtera. Salam sejahtera kami ucapkan kepada guru dan kawan-kawan. Ataupun Assalamualaikum kami ucapkan kepada guru dan kawan-kawan. Ataupun selamat pagi kami ucapkan kepada guru dan kawan-kawan. Jadi kita boleh bernyanyi bersama-sama, iaitu salam sejahtera kami ucapkan kepada guru dan kawan-kawan. Selamat pagi kami ucapkan kepada guru dan kawan-kawan. Ataupun selamat petang kami ucapkan kepada guru dan kawan-kawan. Jadi lirik dan lagu ini adalah hasil daripada Lee Chai Hot dan lirik juga daripada orang yang sama. Okey. Justru itu kita pernah melihat okey, berdasarkan gambar ini adalah gambar kayu TikTok dan juga ini adalah castanet yang dimainkan. Okey. Selain daripada alat muzik ini, kita juga dapat lihat itu alat muzik seperti piano, gitar, seruling, drum. Okey. Contohnya kalau drum itu dimainkan di persembahan konsert-konsert yang besar, ataupun drum itu juga menjadi satu hobi bagi kanak-kanak juga para remaja untuk bermain dengan alat muzik. Dan permainan seperti castanet dan kayu TikTok ini adalah permainan yang adalah alat muzik yang biasa, tetapi ia menghasilkan bunyi yang pelbagai. Okey, dan kayu TikTok ini kita boleh gunakan untuk contohnya untuk persembahan musical ataupun persembahan drama. Castanet ini alat castanet ini juga boleh digunakan untuk pertandingan ataupun persembahan musikal. Okey, cari benda di sekeliling kamu. Dengar dan bezakan pik yang dihasilkan. Boleh menerokai pik melalui pelbagai objek di sekeliling kamu. Okey. Okey. Objek di sekeliling kita. Okey, kita boleh gunakan pen minuman dan kita gunakan untuk kita ketuk. Okey, contohnya cikgu ambil botol ni. Okey, botol ni dah cikgu menghasilkan bunyi yang pelbagai. Kalau cikgu ketuk di atas, bunyi yang lain. Okey. Okey, dan dengarkan pitch yang dihasilkan. Boleh menerokai pitch melalui pelbagai objek di sekeliling kamu. Okey, bukan itu saja, bukan yang ini saja cikgu boleh gunakan dengan antaranya iaitu marker dengan sesama marker. Okey. Macam tu. Okey, ataupun alat yang lain contohnya seperti botol ini. Okey, kita boleh guna. Macam tu. Jadi kita boleh menerokailah melalui pelbagai objek di sekeliling kamu. Apakah benda yang dapat menghasilkan pitch yang tinggi dan pitch yang rendah? Okey. Kalau kita lihat menggunakan alat kayu TikTok ini, dia menghasilkan pitch yang tinggi berbanding kayu castanet. Castanet menghasilkan pitch yang kurang tinggi daripada kayu TikTok sebenarnya. Okey. Jadi castanet ini dimainkan dengan gaya yang diajar oleh guru musikal kamu. Dan juga dengan kayu TikTok yang diajar oleh guru musikal dan juga guru pendidikan seni pun boleh mengajar menggunakan kayu TikTok ni. Jadi menghasilkan pelbagai jenis bunyi yang dapat dihasilkan. Okey, cuba kita lihat pula. Jom menyanyi. Boleh bimbing murid tepuk tangan pada suku kata berwarna merah. Okey. Dengar dan tepuk detik lagu ini. Kemudian nyanyikannya ikut tempo cepat atau lambat. Okey. Okey, kita boleh lakukannya dengan menepukkan tangan pada lirik lagu yang cikgu dah highlight warna merah tersebut. Okey.
Okey. 1, 2, 3, 4. Sapu jari dengan cat 5, 6, 7, 8. Guna jari untuk capai. Ca, 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 pan, pan, pan. Ca, 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 pan, pan, pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capai. Okey. So, jadi ini adalah lirik lagu Ca, Ca, Capai. Okey? Okey. Jadi ini adalah lirik lagu Capai. Capai ini adalah teknik yang digunakan dalam pendidikan seni. Capai ini kita boleh gunakan dengan menekap pada tapak tangan ataupun batang pisang ataupun daun pisang ataupun daun pokok bunga melur ke, ataupun kita boleh gunakan dengan menggunakan alat seperti tapak tangan, batang pisang, daun dekat dahan pokok, lagi alat yang boleh kita guna untuk mencapai ni, contohnya botol, tapak botol kita boleh guna untuk mencapai. Jadi inilah lirik lagunya, iaitu 1, 2, 3, 4. Sapu jari dengan cat 5, 6, 7, 8. Guna jari untuk capai. Ca, 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 pan, pan, pan. Ca, 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 pan, pan, pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capai. Okey. Okey. Jadi murid-murid semua boleh menyanyi sambil buat aktiviti mencapai nanti. Okey, karya capai. Di sekolah sebelum ini cikgu dah ajar murid-murid bagaimana kita nak mencapai menggunakan tapak tangan. Dah kita dapat lihat kan menghasilkan burung merak kan, dengan gajah. Gajah menari. Betul tak? Jadi murid-murid semua dah mempelajari teknik capai ini di sekolah sebelum ini. Jadi di sini cikgu ulang kaji balik untuk teknik capai tersebut. Okey? Okey. Jadi dengan murid-murid lakukan karya capai itu, nyanyikan bersama dengan nyanyian lagu ini. Okey. Justru itu, bila kita lihat pada gambar ini, kita dapat lihatlah bahawa ini adalah karya capai. Okey. Karya yang pertama, dia menggunakan batang pokok untuk menghasilkan daun pada gambar di sini. Dan cuma kita lihat corak bunga di sini juga, dia menghasilkan batang pokok juga untuk menghasilkan bunga dia, membentukkan kelompak bunga, debunga, daun, dan menggunakan garis yang panjang yang dilakarkan di atas kertas lukisan itu untuk menghasilkan dahan bunga. Dan di sini pula kita lihat menggunakan batang pokok untuk menghasilkan bentuk bunga dan dahannya. Dan ini menghasilkan tapak tangan untuk menghasilkan coraknya, supaya kita, kalau lihat kan, sekarang ni adalah bulan Ogos. So bila dah bulan Ogos, kita menyambut hari kemerdekaan. So bila hari kemerdekaan kita menyambutnya, okey, dengan lambang freedom ataupun lambang tapak tangan ini menjadikan satu simbol bahawasanya negara kita merdeka, bebas. Okey. Okey. Cikgu cerita sedikit berkenaan dengan istilah merdeka. Merdeka ni artinya kebebasan, bebas. Kita bebas daripada penjajah komunis, dan juga kita bebas daripada penjajahan daripada komunis, daripada anasir-anasir yang luar. Okey. Namun alhamdulillah negara kita bebas daripada penjajah. Bukan seperti negara yang belum merdeka. Okey, seperti beberapa buah negara yang belum merdeka lagi. Jadi negara kita sekarang ini sudah pun merdeka. Namun disebabkan ancaman wabak penyakit COVID-19 yang sekarang ini berluasa, berjangkit-jangkit, jadi kita kena jaga kesihatan diri kita agar tidak terancam dengan
wabak berkenaan. Bagaimana kita ingin menjaga diri kita daripada terkena wabak berkenaan? Iaitu dengan kita senantiasa memakai pembasmi kuman hand sanitizer supaya dapat membasmi tangan kita daripada terkena daripada virus berkenaan. Dan kita hendaklah memakai pelitup muka untuk jauhkan kita daripada wabak berkenaan. Okey? Dan justru itu juga kita mestilah memakai kita mestilah memakai memakai face sheets. Face sheets bila kita keluar daripada rumah kita, dan kita hendaklah menjaga kesihatan diri kita kerana itu adalah satu perkara yang cukup penting. Cuba kita lihat dah berapa ribu lah orang mati disebabkan COVID-19. Kerana oksigen yang berkurangan, yang tidak sampai, itu menyebabkan mereka boleh menyebabkan kematian. Iaitulah kita lihat sendiri bagaimana paru-paru yang dapat menyokong oksigen yang banyak dengan paru-paru yang dapat menyokong oksigen yang berkurangan. Bagaimana keadaan dia bila paru-paru tersebut dijangkiti dengan COVID-19 tersebut. Okay, kita dah lihat, kita dah tengok semua tu kan. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah pelajari tentang capan ini. Jadi cikgu nak pesan, kalau nak buat aktiviti ni, kamu kena jaga sangat kekreativitian kamu, kekemasan kamu, dan nak ambil pokok batang pinang tu pun kena berjaga-jaga supaya tidak terkena getahnya, tidak terpotong jari dengan pisaunya. Okey, make sure orang yang ambil alat ini, bahan-bahan ini, iaitu batang pinang, batang pokok ini adalah daripada orang yang dewasa. Okey, marilah kita sama-sama jaga diri kita daripada terkena COVID-19 ini, dan jaga diri kita daripada daripada bahaya. Sebagai anak murid, mestilah mendengar kata gurunya. Okey, bila mana buat aktiviti pendidikan seni dalam kelas cikgu, Diana mestilah menjaga peraturannya. Okey. Okey. Jadi apakah makna capan? Capan ialah teknik mengecap dengan menggunakan objek yang tidak diolah. Misalnya tangan, daun dan botol. Ya, ini adalah contoh alat yang digunakan untuk mencapan. Teknik capan ialah teknik mengecap dengan menggunakan objek yang tidak diolah. Misalnya tangan, daun dan botol. Okey, ini adalah contohnya. Okey, gambar burung merak ini adalah contoh bagi corak capan yang dihasilkan dengan menggunakan tangan. Dan ini adalah corak capan yang dihasilkan dengan menggunakan botol. Lihat seperti bunga sakura, bukan? Dan ini adalah capan yang digunakan untuk menghasilkan bentuk daun. Daripada sini kita boleh buat gambar ikan, tulang ikan. Hasil capan yang kamu lihat ialah rupa. Rupa yang terdapat dalam gambar ialah tapak tangan, bunga dan daun. Okey. Rupa yang terdapat dalam gambar ini adalah tapak tangan, bunga dan daun. Okey, cikgu ulang. Okey. So, daripada sini cikgu akan terangkan bagaimana awak nak menghasilkan capan tersebut. Okey, yang pertama sekali, jom kita buat teknik capan gajah menari. Jadi, alat yang kamu mesti gunakan yang pertama sekali iaitu kertas lukisan. Dan yang kedua, cap air. Dan yang ketiga, palette. Yang keempat, berus. Dan yang kelima, pensel. Okey, itu adalah alat dan bahan yang mesti kamu gunakan untuk melakukan teknik capan gajah menari ini. Okey, iaitu kertas lukisan, cap air, palette, berus dan pensel. Okey. Okey, dengan pensel ni kita dapat melukiskan pemandangan di belakang yang telah kita mencapan objek tersebut. Okey. Okey, palette ini adalah bekas untuk mengisi air atau pewarna cap air di dalamnya untuk kita menghasilkan pada bahagian-bahagian tertentu. Dan berus ni digalakkan untuk menggunakan berus yang banyak supaya satu berus boleh gunakan satu warna dan satu berus lagi boleh gunakan satu warna dan seterusnya. Dan kertas lukisan ini boleh dapati di kedai buku ataupun alat tulis. Okey. Dan seterusnya, langkah yang pertama sekali kita bancuh cap air warna yang kita pilih. Contohnya warna orange. Dan sapu cap air pada tangan anda. Warna orange itu pada tangan anda. Cap dan cap pada kertas lukisan. Dan cop atas kertas lukisan anda. Okey, itu langkah yang ketiga. Okey.
Okey, contohnya kalau Haikal nak guna warna pink, okey, untuk buat gajah menari ni. Okey. Kalau gajah warna pink, maknanya gajah betina lah kan. Okey. So, ambil warna pink dan cap atas tapak tangan Haikal dan cop atas kertas lukisan. Biar cop dengan kasih kemas. Kita dah pernah lakukan kan? Okey, cop kasih kemas, jangan gerakkan jari anda, jangan gerakkan. Cap je atas kertas lukisan. Itu menggunakan warna pink. Kalau anda nak menggunakan warna biru pun boleh. Okey, guna warna biru dan cap rata atas tapak tangan. Pastikan tangan awak basah bila awak nak, sebelum awak cap tu. Sebab apa? Mesti pastikan tangan awak basah sebelum awak nak cap tu, supaya awak dapat cap atas kertas lukisan itu dengan bagus, dengan baik. Okey, cap atas kertas lukisan. Dan selesai daripada itu, kita pun kita pun bila kita dah cap atas kertas lukisan tersebut, dan kita pun dapatlah menghasilkan satu capan bahagian untuk menghasilkan gajah, seekor gajah. Dan langkah yang keempat, sapu warna lain pada ibu jari, cap bagi membentuk telinga gajah. Okey, kita ambil warna hitam biasanya. Kita sapu kat ibu jari kita dan kita untuk membentuk telinga gajah tersebut. Okey. Dan yang kelima, lukis mata, telinga, gading dan ekor menjadi gambar gajah. Okey. Lukis mata, bahagian mata. Okey, mata dia kat titik tu dan telinga dia macam ni dan gading dia, gading di kat bawah ni, dan ekor menjadi gambar gajah. Jadi nampak gambar gajah kat situ kan? Ni gading dia. Ni belalai dia. Yang ni belalai dia. Dan ada gading dia, dan ada telinga, mata dan ekor dia. Okey. Dan hasilkan kemasan bahagian ni, maknanya kita, gajah ni tengah berjalan di atas rumput lah. Okey. Tengok kemasan yang dihasilkan. Dibuat corak-corak kecil-kecil sikit untuk memastikan bahawa gajah ini berjalan di atas rumput. Dan pamerkan lukisan anda ini kepada guru pendidikan seni anda dan rakan-rakan anda. Dan jika lukisan anda ini lukisan yang bagus, terbaik, maka boleh dipamerkan dalam kelas untuk diberi tunjuk kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey? Itulah 6 langkah untuk menghasilkan capan gajah menari ini. Jadi murid-murid semua, cikgu harap murid-murid semua dapat melakukan capan ini. Bukan capan gajah menari saja yang diajarkan dalam buku teks pendidikan seni, bahkan capan merak pun diajarkan. Dengan kreativiti anda dapat menghasilkan capan burung merak. Okey, dengan kreativiti anda juga anda dapat menghasilkan capan rama-rama. Sebelum ini cikgu dah buat kertas peperiksaan capan rama-rama, betul tak? Daripada situ dapat menghasilkan capan gajah, capan rama-rama, capan burung merak dengan menggunakan tapak tangan anda sahaja. Okey? Itulah sedikit berkenaan dengan capan. Kalau kita menggunakan capan botol, apakah aktiviti yang dapat kita lakukan dengan menggunakan capan botol tersebut? Iaitu kita boleh buat bunga sakura, betul tak? Ambil tapak botol tu, kita cap warna pink dan kita pun chop di atas kertas lukisan. Kita chop di atas kertas lukisan. Jadi kita nampaklah bunga warna pink tersebut. Dan kita buat dahan pokok warna koko. Okey, dan seterusnya. Jadi lihatlah hasilnya. Dan begitu juga kita boleh buat capan dengan batang pisang. Okey, kita buat capan tersebut dengan batang pisang untuk menghasilkan corak bunga daisy ke, ataupun bunga sunflower ke daripada situ. Boleh dilakukan di rumah anda supaya anda rasa lebih harmoni dengan suasana PKP sekarang ni. Okey, anda juga boleh melakukan capan menggunakan daun untuk menghasilkan tulang ikan. Jadi boleh melakukan aktiviti ini di rumah anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Cikgu Dana.